Hadis yang ke-16, hakikat ilmu. Ataupun dalam perkataan kita luar kampung kita ni, ilmu yang sebenar. Nah, ilmu yang sebenar. Apakah hakikat ilmu? Apakah ilmu yang sebenar yang dikatakan ilmu? Baik. An Abdullah bin Amr bin Asin radhiyallahu taala anhu ma. Siapa yang ada kitab dekat anhu tu ejaz sikit bagi jadi anhuma. Dekat matan Arab tu radhiyallahu anhu, kalau boleh ejaz bagi jadi anhuma. Sebab Abdullah bin Amru sahabat Nabi SAW, Sayyidina Amru al-As pun sahabat Nabi SAW. Jadi bacanya radhiyallahu anhuma. An Abdullah bin Amr bin Asin radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ilmu thalathatun wa ma siwa dhalika fadlun ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw fariidatun 'adilatun aw kama qala akhrajahu Abu Dawud. Daripada Abdullah bin Amru, betul ejaan dia bukan Amar, dia Amru, A-M-R-U, Amru. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhu ma, tambah ma belakang. Anhu tambah MA satu lagi, dua huruf lagi, bagi jadi anhuma. Daripada Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikat ilmu itu tiga perkara, maka yang lain daripadanya adalah sesuatu yang tidak ada faedahnya. Pertama, ayat yang jelas. Kedua, sunnah Nabi SAW yang ditegakkan, yakni diamalkan. Dan yang ketiga, kewajipan yang adil. Hadis riwayat daripada Al-Imam Abu Dawud. Baik, apa makna hadis ni Ustaz? Saya baca terus dia punya keterangan, sebab daripada keterangan tu saya baru kita terang berkaitan dengan maksud hadis ni. Baik, cuba tengok keterangan dia. Di dalam kitab yang asal ada dibuat keterangan seperti berikut. Ayatun muhkamatu hiya allati la ishtibaha fiha wa la ikhtilafa wa ma laysa bimansukhin. Wa sunnatul qa'imatu hiya da'imatul mustamirratu allati 'amalu biha muttasilun la yutrak. Wal fariidatul 'adilatu hiya allati la jawra fiha wa la haifa fi qada'iha. Maksudnya, yang dimaksudkan dengan ayat muhkamah itu ialah ayat yang tidak ada kesamaran di dalamnya, tidak ada khilaf padanya dan tidak ada mansukh. Yang dimaksudkan dengan sunnah qaimah ialah sunnah yang berterusan pengamalannya, tidak ada henti dan tidak pernah ditinggalkan. Dan yang dimaksudkan dengan fariidah adilah ialah kewajipan yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula tidak ada kesan buruk bila dilaksanakan. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis yang pertama yang kita nak mengaji malam ni adalah berkaitan dengan satu isu yang sangat penting, cuma kadang kita perasan dan tak perasan je lah. Tajuk kita malam ni adalah satu tajuk yang berkait dengan apakah ilmu yang sebenar. Apa ilmu yang betul-betul yang sebenarnya ilmu, yang kita sebut sebagai hakikat ilmu. Apakah ilmu yang sebenar? Nabi bersabda, al-ilmu thalathatun. Ilmu yang dikatakan ilmu, yang betul-betul yang dikira sebagai ilmu ataupun inilah sebenarnya ilmu, ada tiga. Yang pertama Nabi sebut ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkam. Apa dia ayat muhkam tu Ustaz? Dalam perkataan mudahnya, ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya muhkamat. Siapa ada kitab buat catatan terus. Ayat yang muhkam tu maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat. Kan dalam Al-Quran, saya ringkasnya bagi mudah kita nak nampak nah. Kan dalam Quran, Allah Ta'ala turunkan Quran ada lebih kurang 6,326 ayat kan, betul kan? 6236 kan, 6326, lebih kurang gitulah. Balik boleh tengok balik angka nah, saya antara dua tu. Maknanya dalam 6,000 lebih ayat yang turun, 30 juzuk dalam Quran, 6,000 lebih ayat. Daripada 6,000 ayat yang lebih tu, kategori ayat Al-Quran ni banyak. Ada yang mansukh, ada nasikh, ada ayat yang Makkiyah, ada ayat Madaniyah. Kategori pecahan ayat-ayat Quran ni banyak. Ulama buat kategori pecahan tu banyak. Tapi salah satu pada pecahannya, ada ayat Quran yang muhkamat, ada ayat Quran yang mutasyabihat.
Muhkamat tu apa Ustaz? Ayat Quran yang baca ataupun yang jelas. Baca jelas. Ayat Quran. Yang sifat dia jelas. Baca jelas. Ada ayat Quran yang mutasyabihat sama-sama. Selalunya dalam Quran, ayat Quran yang jelas ni banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Walladzi anzala ilaikal kitab minhu ayatun muhkamatun" ila akhir ayat itulah surah Ali Imran tu. Allah Ta'ala kata, dialah Tuhan yang menurunkan Al-Quran. Yang mana dalam Quran itu Allah Ta'ala sebut minhu ayatun muhkamatun. Di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas. Hunna ummul kitab, inilah ibu kepada kitab. Maksudnya dalam Quran, ayat yang paling banyak sekali ayat yang muhkamat, ayat yang baca jelas. Yang ni banyak dalam Quran, tak payah bincang. Yang kedua Tuhan sebut wa ukharu mutasyabihat. Lain daripada ayat muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat, ayat yang sama-sama. Selalunya ayat yang sama-sama ni ayat-ayat yang bicara tentang isu ketuhanan. Yang ayah-ayah duk dengar, ada tutup guru duk main mengajar berkaitan dengan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala bersemayam atas arasy. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, di mana saja kamu menghadap, kamu akan menghadap wajah Allah Ta'ala. Isu-isu berkait dengan ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat Tuhan, menceritakan tentang zat Tuhan, ayat-ayat tu dia mutasyabihat, dia sama-sama. Jadi yang dikatakan ilmu tu apa Ustaz? Yang dikatakan ilmu ayat-ayat yang jelas tu. Ayat yang sama-sama ini juga ilmu, tapi ayat yang sama-sama ni kita bahasa kasar kita boleh sebut dia bukanlah prioriti, keutamaan. Yang utama ayat yang jelas ni. Sebab itu bila kita nak menuntut ilmu, bila kita nak mengaji, patutnya mengaji berkaitan dengan ayat-ayat Quran yang jelas dulu. Ayat yang sama-sama ni kalau boleh kita serahkan dulu kepada orang yang rasikh, orang yang mahir tentang ilmu, biar mereka bahas. Kita sebagai orang yang mengaji, kalau boleh jangan duk tumpu sangat tentang ayat mutasyabihat tu, ayat yang sama-sama tu. Hari ni Ustaz, hari ni dia berlaku dalam dunia, Malaysia pun jadi sekali. Orang Islam hari ni suka tumpu pada ayat-ayat yang sama-sama ni. Hak sama-sama ni dia pulun, dia jumpa kita, dia tanya, Tuhan duk di mana? Dia tak bercara dulu tentang apa yang Allah Ta'ala, tentang tauhid, tentang, dia tak bercara bab hukum hakam, bab halal haram dak. Dia memang duk tanya, Tuhan duk di mana? Dia suka bahas isu-isu ayat-ayat yang samar, ayat-ayat yang mutasyabihat. Dia suka bahas tentang isu ketuhanan. Itu ya. Yang mana tujuan dia Ustaz? Dia nak bagi manusia ni makin serabut, dia nak bagi manusia ni berfikir dengan cara yang tak betul, akhirnya manusia akan ikut pandangan dia. Orang ni Tuhan kata dia ada zaigh, dia ada penyakit dalam hati dia. Fa ammal ladina fi qulubihim zaighun, siapa-siapa dalam hati dia ada penyakit zaigh, ada penyakit, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Orang-orang ni dia banyak suka ambil, suka ikut ayat-ayat yang mutasyabihat ni. Tujuan dia apa? Nak timbulkan fitnah di kalangan manusia. Clear? Baca ayat tu sampai habis. Surah Ali Imran. Ayat 6 tak silap saya. Ayat depan lah. Baca tengok. Clear? Allah Ta'ala cerita. Dan hari ini, inilah yang sedang berlaku. Sepatutnya penuntut ilmu cari ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dulu. Ayat-ayat yang mutasyabihat, serah kepada ahli dia. Habis tu kalau hidup duk tumpu ayat-ayat yang mutasyabihat saja Ustaz, rupanya orang ni sebenarnya bukan mencari ilmu. Sebab ilmu yang dia cari adalah ayat muhkamat. Ilmu hak betul, ayat muhkamat tu. Ayat mutasyabihat tu tak perlu ditumpukan sangat. Kalau dia tumpu hak tu, mana dia tersilap pilih jalan. Faham tak tuan-tuan? Ayat ni dia ilmiah lah sikit. Mau ini pun agak ilmiah. Cerita berkaitan dengan ayat muhkamat. Baik. Sebab itu dalam erti tu, kalau ayah tengok dalam perkataan apa yang dimaksudkan dengan ayat muhkamat ialah ayat, yakni ayat Al-Quran yang tidak ada kesamaran di dalamnya. Maksudnya ayat yang jelas, ayat Quran yang jelas. Ayat tu yang paling banyak dalam Quran. Tidak ada khilaf padanya dan juga tidak ada mansukh, maksudnya tidak dibatalkan. Ayat-ayat yang tidak dibatalkan. No? Lepas tu dalam Quran kena mengaji kan, no? Ada ayat nasakh, ada ayat yang dah mansukh. Antara yang kalau ayah pasan ayat kan selalu orang nak sebut kan, qul ya ayyuhal kafirun, kan, katakanlah wahai orang-orang kafir. Kan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi SAW sebut kepada orang kafir di Mekah tu, qul ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir,
la a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tak sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku tak menyembah cara kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tak sembah cara macam mana aku sembah. Ujung sekali tu kan Allah Taala sebut lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, waliyadin, bagi kami agama kami. Tak sedar kita duk pakai hujah tu kan. Jadi bila berlaku satu-satu isu, berlaku satu-satu benda, kita akan pegang. Tak apa, tu agama mereka, pergi kat mereka. Kita agama kita. Sedangkan kalau kita mengaji sikit, rupanya ayat tu sebenarnya, ayat tu masih ada. Tapi hukum ayat tu dah mansuh. Hukum ayat tu dah batal. Maksudnya kita tengok dia agama apa, melantak pergi ke dia, kita tak payah buat apa ke dia. Dia nak jadi apa, dia nak melingkuk ke, dia nak mati kepiak ke, dia nak mati apa ke, pergi ke dia, kita tak mau tak payah ambil tahu. Dalam Al-Quran, ayat tu dikekalkan. Lakum dinukum, bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Ayat tu kekal. Tapi hukum ayat tu dah mansuh. Dah cancel. Cancel ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala perintahkan supaya kita menyampaikan dakwah. Saya tak ingat ayat tu. Tapi hukum ayat lakum dinukum waliyadi tu dah dibatalkan. Dengan ayat yang memerintahkan kita berdakwah. Memang ada. Tu kata kena mengaji tu. Tapi point yang nak sebut, ayat yang kena mengaji, kalau boleh tumpukan ayat-ayat yang jelas. Jangan duk mengaji tentang ayat-ayat mutasyabihat yang sama-samar ni. Point dia kat situ lah. Dan dimaksudkan dengan sunnah qaimah ialah sunnah. Sunnah tu yang boleh tulis kat buku tu, cara hidup. Cara hidup yang berterusan pengamalannya, tidak ada henti, tidak pernah ditinggalkan. Yang kedua, ilmu yang dikatakan ilmu, hakikat ilmu sebenarnya adalah hadis-hadis Nabi SAW. Itu dua. Baik. Dan yang dimaksudkan dengan fariḍah adilah adalah kewajipan yang tidak ada kezaliman di dalamnya. Begitu pula tidak ada kesan buruk bila dilaksanakan. Ayah buat kurungan di situ, tulis situ ilmu agama. Senang nak bagi nampak faham. Tulis tu ilmu agama. Sebab tu yang dikatakan ilmu yang sebenar ni apa Ustaz? Ayat Quran yang jelas, hadis-hadis Nabi SAW, dan juga ilmu agama yang asas. Tu ilmu sebenarnya. Kalau ada orang Ustaz, dia mengaji benda lain Ustaz, mengaji tumpu benda lain. Tapi apa yang berkait dengan ayat Quran, dia tak mengaji. Apa yang berkait dengan hadis Nabi SAW, tak mengaji. Hak berkait dengan ilmu agama, tak mengaji. Ulun mengaji ilmu lain. Contoh, mengaji ilmu bahasa, sampai kuasai 6-7 bahasa. Habis masa belajar ilmu bahasa. Mengaji ilmu sekian-sekian, mengaji ilmu keduniaan ni, mengaji ilmu ni. Tapi ilmu yang sebenar ilmu, dia tak mengaji. Orang ni sebenarnya dah buang masa yang sangat banyak atas dunia ni. Tu ya. Ulun mengaji macam-macam ilmu, tapi ilmu yang sebenarnya ilmu, dia tak mengaji. Ni lah manusia paling rugi ke ni. Ayah nak jumpa orang punya ulun mengaji bidang tertentu. Tak payahlah, contoh simple lah. Mengaji satu-satu bidang tu, mengaji sampai naik, habis tu tambah lagi. Ulun mengaji, dia rasa dia dah menguasai ilmu. Sedangkan hakikat ilmu sebenar, Nabi sebut Al-Quran, hadis, dan juga ilmu agama lah, senang kita sebut. Fariḍah adilah tu kita rangkum ilmu agama. Yang tu tak mengaji. PhD ada 5. Tapi satu pengajian agama pun dia tak ambil. Dia rasa dia menjadi orang berilmu. Sedangkan sebenarnya Nabi sebut wa ma siwa dzalika fadlun. Nabi kata hak dia mengaji hak pulun sampai 5 PhD tu, yang tu tak ada faedah apa pun. Maksud dia hak tu semua hiasan dia. Yang asas, yang asli, yang asal dia tak mengaji. Oh ya. Yeah. Sebab tu penting kita duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu penting kita kena mengaji, khususnya apa yang berkait dengan ayat Al-Quran, apa yang berkait dengan hadis Nabi SAW, dan juga apa yang berkait dengan ilmu agama. Sebab tu kalau boleh ambil peluang mengaji sekali. Ngaji ya. Pagi tadi belajar di Surau Tamam 1 dekat dengan Taman Jati ya. Tajuk simple ya. Tajuk berkaitan dengan orang alim ini pilihan Allah. Tajuk senang ya. Yang mana dalam perbahasan tersebut ada dibincangkan tentang isu duk rawi merata lah kali. Antara kesimpulan yang bila kita ambil, ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, kita Tuhan bagi lepas banyak orang. Tanggungjawab tu lepas, tanggungjawab kedua lepas, tanggungjawab kerja, pencen dah Ustaz.
Tanggungjawab membesarkan anak semua besar panjang sampai menikah habis dah Ustaz. Okey. Tanggungjawab cari harta, rasa tak perlu dah, duit pencen pun ada Ustaz. Tanggungjawab nak cari rumah baru pun, rumah dah ada dah Ustaz, selesai dah. Maknanya kita dah dilepaskan oleh Allah dengan banyak tanggungjawab. Tanggungjawab kita banyak lepas dah. Habis tu nak buat apa lah Ustaz? Jawapan paling simple, ngaji. Tu ya, ngaji. Ngaji ni bukan maksud dia mengaji Quran dah. Ngaji ni maksud dia tuntut ilmu. Tu ya. Cari jalan tu ya. Sebab apa? Sebab itu asyrafut tariq. Itulah jalan yang paling mulia untuk menuju ke syurga. Jalan nak menuju ke syurga ni, jalan ke syurga ni banyak. Ada jalan semayang, ada jalan puasa. Lepas tu nanti bulan puasa kita dengar tazkirah, ustaz-ustaz duk baca hadis. Inna fil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya dalam syurga ada satu pintu gerbang namanya pintu ar-rayyan. Pintu tu untuk orang yang berpuasa. Maknanya jalan ke syurga, pintu ke syurga ni banyak. Pintu semayang, pintu puasa, pintu sedekah, pintu perjuangan, pintu pengorbanan, pintu khidmat, pintu jalan ke syurga ni banyak. Tapi daripada banyak-banyak pintu ada pintu ilmu. Pintu ilmu. Dan sebab tu kalau boleh ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, kita kalau boleh ambil peluang supaya nama kita diseru daripada semua pintu tu. Pintu semayang panggil kita, pintu puasa panggil kita, pintu perjuangan panggil kita, pintu khidmat panggil kita, pintu mak bapak panggil kita, hatta pintu ilmu pun panggil kita. Biar kita dipanggil daripada semua pintu yang menuju ke syurga. Sebab tu kalau boleh ngaji jangan tinggal. Sebab dia pintu yang mulia. Asyrafil tariq, jalan yang sangat mulia untuk menuju ke syurga. Boleh kan? Ngaji tu ngaji apa Ustaz? Ngaji saya dah sebut dah tadi, berkait dengan Quran, hadis ataupun ilmu agama. Understand? Ada soalan? Boleh no? InsyaAllah. Baik. Sambung. Maksud daripada ketiga perkara ini ialah ringkasan daripada segala tujuan pengamalan syariat Islam di atas muka bumi ini. Kerana suatu hukum tidak tegak kecuali dengan dalil Quran yang nyata. Kerana agama ni takkan tegak kecuali dengan dalil Al-Quran yang nyata, ataupun berdasarkan hadis yang kuat yang terhindar daripada pelaksanaan itu daripada apa yang menyebabkan kemudaratan. Apa maksud dia Ustaz? Bahasa kampung kita bagi senang faham, Islam tegak atas muka bumi ini dengan Al-Quran, hadis dan juga ilmu agama. Itu senang bahasa. Sebab ilmu agama tu diambil daripada Quran dan hadis, diekstrak keluar daripada Quran dan hadis. Jadi hak ni ditegakkan, insya-Allah syariat Islam akan ditegakkan. Kehidupan kita akan jadi baik. Baik, selesai. Poin dia nak sebut tentang apa ilmu yang sebenar itu sahaja. Baik. Hadis yang ke-17. Hak ni saya rasa dah baca dah dulu sekali di sini masa mula-mula kuliah kita dulu. Malam ni kita ulang balik sekali lagi lah. Hadis yang ke-17, jangan malu hadir ke majlis ta'lim. Majlis ta'lim ni majlis ilmu. Jangan malu main mengaji. Main mengaji jangan malu. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama, tambah sikit, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid إذ أقبل 3 نفر فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحلقة فجلس وجلس الآخر خلفهم وأما الثالث فذهب مدبرا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله تعالى عنه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي. Baik, hadis ni panjang sikit sebab ia cerita. Jadi saya akan baca cerita ni, kita ulas teruslah. Lepas tu kita baca keterangannya. Baik. Daripada Sayyidina Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ada seorang sahabat nama Sayyidina Abu Waqid Al-Laythi. Beliau sebut,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama-sama dengan para sahabat dalam majlis ilmu di dalam masjid. Kata Sayyidina Abu Waqid, waktu Nabi SAW duduk dalam masjid dengan para sahabat dalam majlis ilmu. Hadis ni dalil, majlis ilmu boleh buat di masjid. Yang ni saya sebut dah dulu. Majlis ilmu, kuliah boleh buat di masjid. Kita tak menafikan. Orang kata, apa ustaz-ustaz ni mengajar di masjid dia? Siapa nak ceramah tepi jalan? Siapa nak ceramah di pasar raya? Siapa nak ceramah turun berdakwah di lorong-lorong gelap? Siapa nak turun pergi disko? Ni ustaz kira ceramah kuliah di masjid dia. Apa kata dia? Kita tak menafikan orang nak buat kerja di luar, buat. Tapi jangan marah orang yang mengajar di masjid. Jangan kata apa kira mengajar masjid. Memang majlis ilmu tempat di masjid. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang paling jahat ni orang yang suka sekat majlis ilmu dalam masjid. Disebut nama Allah. Nama Allah nak disebut dalam masjid, dia sekat. Ni orang jahat. Nama Allah dah disebut dalam masjid, dah ada dah, dia pergi ronyih bagi perlai. Ni pun jahat. Faham? Ni mana? Ni saya rasa Sungai Limau tak ada kot. Benda duk ala elok dah, dia duk pergi ronyih bagi hancur. Rupanya ni orang jahat. Bukan takat jahat, Allah Ta'ala sebut waman azlamu mimman, siapakah yang lebih jahat daripada, siapa dia? Mana'a masajidallahi an yuzkara fi hasmuh wa sa'a fi kharabiha. Tuhan kata tak ada hak paling jahat selain daripada manusia, hak dia sekat nama Allah disebut dalam masjid dan dia duk berusaha nak perucai apa yang dah ada. Ni manusia paling jahat. Lepas tu harap-harap tak ada lah di Sungai Limau ni, no? InsyaAllah. Baik, sambung. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat duduk dalam masjid, tiba-tiba datang 3 orang. 2 daripada 3 terus menyertai majlis Rasulullah SAW. Orang yang pertama daripada 2 tadi, orang yang pertama, dia melihat ada tempat kosong di tengah-tengah halaqah, maka dia terus duduk di sana. Terus duduk di tempat kosong. Orang yang kedua hanya duduk di bahagian belakang majlis. Adapun orang yang ketiga, kerana dia melihat orang ramai, maka dia rasa malu masuk dalam majlis tersebut, maka dia terus pergi ke tempat lain. Boleh faham kan? Macam 3 orang, laki-laki nombor 1 tengok ruang kosong dalam majlis ilmu, dia masuk duduk di ruang kosong. Tu laki nombor 1. Laki-laki nombor 2, dia tengok-tengok ramai, dia pergi duduk belakang. Laki-laki nombor 3, dia tengok-tengok ramai, dia segan, dia terus belah balik. 3 orang. Baik. Maka setelah selesai Rasulullah SAW daripada percakapannya, lalu baginda bersabda. Bila selesai baginda bercakap, baginda sebut, hendakkah kamu aku beritahu tentang 3 orang yang baru datang tadi? Mau tak aku komen sikit 3 lelaki yang mari tadi? Nak tak aku komen sikit? Yang pertama, kata baginda, yang pertama, dia bersungguh untuk mencari ilmu, maka Allah memberikan tempat kepadanya. Nabi kata yang pertama, hak mai duduk depan tu, cari ruang kosong mai duduk depan, dia bersungguh nak mengaji. Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu yang banyak. 1. Yang kedua, dia merasa malu, yakni tidak bersungguh-sungguh. Hak nombor 2, main mengaji, tapi halai-balai, tak bersungguh, tak nampak tokoh nak main mengaji. Maka Allah malu daripadanya. Maksud dia, tidak memberikan ilmu yang banyak. Hak nombor 2, Tuhan bagi kat dia ilmu, tapi tak banyak. Pasal apa? Pasal dia tak bersungguh, jadi dia tak dapat ilmu yang banyak. Adapun yang ketiga, dia berpaling daripada Allah, maka Allah berpaling daripadanya. Orang yang ketiga, tengok ada majlis ilmu, belah balik terus. Dia lari daripada kebaikan, dia lari daripada nikmat yang banyak yang Allah Ta'ala nak bagi. Dia lari daripada kebaikan, Allah Ta'ala berpaling terus daripada dia. Maksud dia, siapa ada kitab buat kurungan sikit, tulis itu, tidak memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Tidak memberikan kebaikan yang banyak kepadanya. Batu ayah kalau pergi jalan mana-mana, pergi singgah RLR ke, kita musafir singgah mana-mana masjid, singgahlah masjid mana-mana nak semayang, tiba-tiba ada pengajian. Sebab tu kalau boleh duduk Ustaz, jangan belah balik terus, duduk Ustaz.
Tengok mereka tarik meja, ustaz tu duduk. Duduk ustaz, duduklah 5 minit ke 10 minit, lepas tu bangun, sambunglah perjalanan. Jangan tengok-tengok, oh ada kuliah, belah balik terus. Jangan. Nah, sebab baginda berpesan, idza marartum, bila kamu lalu bi riyadil jannah, di satu taman syurga, farta'u, berhenti seketika. Duduk ustaz. Tak lama pun ustaz, duduk supaya kita dapat kebaikan daripada majlis tersebut. Jangan belah balik terus, tunggu ustaz. Ada soalan? Dah ustaz, saya ada urusan. Betul, kita ada urusan. Tunggu seketika supaya paling tidak 4 janji yang Allah Ta'ala nak bagi itu kita dapat. Apa dia ustaz 4 janji tu? Nombor 1, ketenangan. Allah Ta'ala kurniakan ketenangan pada kita walaupun kita duduk sekejap. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi rahmat, kasih sayang. Mudah-mudahan kita dapat kasih sayang Tuhan walaupun kita duduk 5 minit ke 10 minit dia. Yang ketiga, malaikat memayungi kita, malaikat jaga kita. Walaupun kita duduk sekejap, kita dapat kelebihan tu. Yang keempat, Allah Ta'ala sebut nama orang-orang yang masuk dalam majlis tersebut. Mudah-mudahan nama kita termasuk sekali, walaupun kita duduk sekejap. Lepas tu kalau ada majlis, duduk walaupun sekejap, duduk. Lepas tu bangun, minta izin, kita akan keluar, laksanakanlah urusan kita. Jangan belah balik terus ya. Tengok orang tolak meja mai tengah, dia apa orang bangun, naik motor, start motor, pergi duduk kedai kopi. Sagi isyak, start motor, betah balik. Oh, jangan. Macam ada kot Sungai Limau. Jangan. Tak apalah, hak lepas-lepas kita buat macam mana kan. Hak ke depan ni jangan buat tu, jangan. Sebab kita tak tahu rahmat Allah Ta'ala nak bagi tu boleh jadi dapat pada kita, ataupun kadang-kadang Allah Ta'ala bagi sekali dengan keluarga kita dapat kebaikan tu. Rahmat tu sekali dengan keluarga kita dapat. Jadi ya. Dah ustaz, tok guru tu main mengajar tak sedap, lena cari tiang, lena. Kan, jangan belah balik ya. Lena. Tapi kalau tiap-tiap malam lena, lorat lah. Kira ustaz mengajar, dia lena saya. Hak tu lorat sikit lah. Baik, sambung. Ayah-ayah yang mana ada kitab, boleh tak buat catatan sikit? Kan? Catat dekat buku tu macam ni lah. Nabi SAW tengok 3 lelaki-lelaki tu masuk, tengok kelaku, perangai 3 orang lelaki-lelaki tu. Lelaki-lelaki pertama duduk tengah, lelaki-lelaki kedua duduk belakang, lelaki-lelaki ketiga belah balik terus. Kemudian Nabi komen tentang 3 lelaki-lelaki ni. Baik. Ulama sebut dalam bahasa mudah dia macam ni ya. Ayah-ayah buat catatan kat buku tu, tulis itu, peristiwa ini merupakan simbolik. Peristiwa ini merupakan simbol, gambang. Gambang pada apa ustaz? Orang Islam dengan majlis ilmu. Lihat. Peristiwa ini merupakan simbolik orang Islam dengan majlis ilmu. Tulis dulu ayat tu, saya ulas lah makna dia apa. Peristiwa ini merupakan simbolik orang Islam dengan majlis ilmu. Apa maksud dia ustaz? Bahasa kampung kita bagi senang faham. Hadis ni nak bagi tahu pada kita, orang Islam dengan majlis ilmu ada 3 jenis ni ya. Ada hak jenis mengaji sungguh, ada hak jenis mengaji halal balai, ada hak jenis mengaji, tak mau mengaji. 3 ni ya. Ada hak mengaji sungguh, ada hak mengaji halal balai, asal semangat nak mengaji ikut suka lah. Ada hak tak mau mengaji. Jadi malam ni kita pilih, kita nak duduk di mana. Duduk ya. Kalau duduk nombor 1, alhamdulillah, Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang banyak. Kalau duduk nombor 2, kita akan dapat ilmu yang sikit. Kalau belah balik terus, Allah Ta'ala berpaling terus daripada kita. Saya minta izin lajak sikit boleh tak? Sikit kita pergan ya. Nanti kuliah subuh kita nak baca hadis cerita tentang apa? Lijam api neraka pula ni. Pergi sikit ya. Baik. Orang yang hendak mendapatkan ilmu mestilah bersungguh-sungguh memberikan perhatian besar kepada ilmu. Orang mengaji kena pulun. Hendaklah dia berusaha sekuat tenaga yang dimilikinya untuk mendapatkan ilmu. Mengaji ni dia kena rengkuh tenaga, masa, duit ringgit, semua kena perhabis. Lepas tu ayah-ayah kalau ada anak, perhabis duit untuk anak mengaji, bagus tu, bagus. Jangan berkira, anak nak mengaji berkira, anak nak mengaji, dia pekin. Belanja lain boleh perhabis, tapi untuk pengajian dia pekin. Oh jangan.
Anak takkan pergi ke mana kalau mak bapak jenis pekin macam ni. Jangan malu untuk belajar dan jangan malas. Mengaji jangan malu, mengaji jangan malas. Ia hendaklah mempunyai hati yang cekal dan kuat, sentiasa menggunakan kesempatan yang ada untuk menambah ilmu. Ngaji ni kalau boleh biar berterusan, ngaji ya. Ayah-ayah yang mana ada kitab, cetik kat bawah buku tu sikit. Ilmu tidak akan dapat kepada dua golongan. Hak ni simpan teruslah, saya baca laju-laju, kita cetik terus. Ilmu tidak akan dapat kepada dua golongan. Maksudnya dua jenis orang ni mengaji memang tak dapat. Memang mengaji tak dapat. Siapa dia Ustaz? Nombor satu, tulis situ, orang yang malu. Orang malu mengaji tak dapat. Tu yang apa Syekh Fahmi tulis, jangan malu untuk belajar. Pasal orang mengaji malu memang tak dapat. Hang siapa tak pergi belajar Quran tu? Hang Quran tak tahu baca, apalah belajar tu. Kelas tu ada. Segana. Segana hak mengaji mau budak-budak segana. Hak jenis segan ni mengaji tak dapat. Satu. Yang kedua tulis situ, orang sombong. Orang sombong. Orang sombong mengaji tak dapat. Dia duduk belagak pandai. Dia rasa macam dia boleh semua. Lepas tu bila orang kata dia rasa macam mana kita nak sebut, dia rasa macam dia betul semua. Jenis orang macam ni mengaji tak dapat. Baik, sambung. Tidak perlu disuruh untuk belajar, tetapi sentiasa siap untuk belajar bila ada kesempatan. Ni contoh orang yang bersungguh-sungguh nak mengaji. Maka dengan kerajinan dan perhatian yang besar, siapa-siapa yang rajin, siapa-siapa tumpu sungguh kepada ilmu, dia akan dapat mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Orang ni insya-Allah mengaji boleh dapat ilmu yang banyak. Kan? Orang dulu mengaji sehari 18 jam, 16 jam. Kan? Maulana Zakaria Kandahlawi sehari tidur 3 jam. Sehari 3 jam dia tidur. Dan dia akan pastikan anak-anak dia tidur sehari 3 jam. Tak boleh lebih. Bila orang tanya pada dia sebab apa tidur 3 jam, dia jawab senang. Dia kata mati nanti tidurlah selena-lena. Mati nanti tidur. Masa hidup tidur 3 jam. Saya pun try kat tu sekali. Dah mengaji kitab tu kan. Try sekali. Hari pertama 3 jam tidur. Lepas tu lebih tu berjaga. Tak baca buku pun, tapi berjaga. Nak latih. Baru nak berlatih. Mai hari kedua pun 3 jam. Tu pun mata pinau. 3 jam jenis tidur banyak. Mai hari ketiga tak upaya 16 jam tidur. Qadha 2 hari tidur 3 jam. Tak lepas habis lembik. Jadi makan hotdog banyak, nugget banyak, dia lembik. Tak apalah. Baik, sambung. Adapun orang yang malas, orang hak jenis perangai malas ni, patah semangat, jenis semangat tak kuat, tidak gairah, tak ada passion untuk mengaji. Tak ada, sudah. Jenis-jenis orang macam ni sentiasa menunggu dorongan orang lain. Jenis macam pahat ni, ketuk sekali baru berjalan, ketuk sekali baru pergi mengaji, tak ketuk tak mengaji. Rupanya jenis orang macam ni, maka orang seperti ini jarang sekali berjaya dalam usaha mencari ilmu. Orang macam ni mengaji tak lepas ni, takkan ke mana. InsyaAllah mudah-mudahan kita jadilah sahab kumpulan manusia yang nombor 1, yang ada majlis ilmu, belajar bersungguh-sungguh. Jangan jadi nombor 2 dan elakkan diri daripada jadi yang nombor 3. Hak jenis ada majlis ilmu, belah balik terus tu. InsyaAllah sama-sama pakat jagalah.